Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu, amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, OBT, Ahliyatan Kuasa Surau, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir di surau ini pada hari ini. Moga-moga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini ada hujan, suasana pun sejuk sikit lah. Semalam panas kan, malam pagi, pada pagi, tengah hari panas, petang hujan sikit kan. Hari ini okey, lega sikit, alhamdulillah. Panas ya, berbahang. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita. Saya untuk kuliah qiraat ini saya menggunakan kitab. Nama kitabnya Mabahis fi ilmul qiraat. Mabahis fi ilm al-qiraat. Sebuah kitab yang membicarakan tentang disiplin ilmu bacaan Al-Quran. Kita telah membicarakan tentang bacaan Al-Quran bagi surah Al-Fatihah. Dalam ilmu qiraat ini, kita ada kena dalam ilmu qiraat. Wah, tak keluar pula dia. Dalam ilmu qiraat ni, pertama perkataan qiraat itu ya. So kalau disebutkan qiraat, dia akan merujuk, biasanya kita akan merujuk kepada yang namanya qiraat 10 ataupun qiraat 7 ataupun qiraat 3. Ada disebut sebagai qiraat 7, ada disebut qiraat 10, ada disebut qiraat 3. So ini pembahagian dia tu, qiraat. Ni setiap kali kita kuliah kita kena ingat balik ni. So boleh sebut qiraat ni bentuk-bentuk wajah bacaan. So wajah bacaan biasanya kita akan pecahkan sini, dia akan kepada qiraat disebut 10. Ada 10 yang besar, qiraat 10 besar, disebut asyarah kubra. Kemudian satu lagi dia akan ada pecah kepada qiraat 10 yang kecil, disebut asyarah sughra. Kalau qiraat 10 yang kecil ni, dia akan merujuk kepada dua. Dia akan pecah kepada dua dekat sini. Satu, dia akan merujuk kepada qiraat 7. Qiraat 7, satu lagi qiraat 3. So 7 campur 3 dia jadi 10. So yang dekat 7 ni namanya tarik. Tarik ni jalan. Tarik. Kalau pergi negara Arab tu kata tarik dekat Mekah kan, dia suruh bagi jalan. Ini sebut dengan tarik syatibi. Syatibi, qiraat 7. Kalau qiraat 3 ni dia sebut sebagai tarik durrah. Okey. So 7 campur 3 jadi 10. 10 tu jadilah qiraat 10 yang kecil. Dia sebut asyarah sughra. Asyarah sughra, 10 yang kecil. Okey. Kalau qiraat 10 yang besar ni, dia akan merujuk kepada satu tarik di jalan. Nama dia tarik tayyibah. Satu je. Apa beza 10 yang kecil ni dan juga 10 yang besar qiraat ni? Qiraat 10 yang kecil ini,
dia punya susu galur sanad dia. Orang kata sanad bacaan dia ambil daripada seorang, maksudnya daripada Nabi SAW turun kepada para sahabat, turun kepada tabi'in, tabi'in, ulama terus tu jenis sanad dia. Kalau 10 yang kecil ni dia satu-satu je, satu seorang, kemudian bawah dia seorang lagi, bawah dia seorang lagi. Katakan ini jalur sanad ni, orang dia satu, bawah dia seorang lagi, seorang lagi. Ni jenis dia kata 10 yang kecil dia punya, dia punya sanad dia. Kalau kita tanya orang baca qiraat apa, belajar qiraat apa, saya belajar qiraat Tariq Syatibi, dia kata. Kalau Tariq Syatibi tu dia tahu, maksudnya dia belajar qiraat 7. Sanad dia ni satu. Serupa juga Tariq Durrah ni, sama juga. Dia punya sistem sanad dia seorang, bawah dia seorang, bawah dia seorang, bawah dia seorang, gitu. Jadi asyarah 10 kecil tu merujuk, maksudnya sanad dia seorang, dia ambil daripada seorang, bawah dia, bawah seorang. Okey. Kemudian kalau disebut Tariq Taibah ni 10 besar tu, maksud dia sanad dia tu banyak mencapah, banyak sanad dia. Maksudnya daripada seorang tu, saya buat dia punya lakaran sanad dia sebenarnya terlalu besar, tapi saya nak bagi mudah faham. Contohnya seorang daripada A, dia ngajar kan, dia akan ada anak murid dia 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3, 3 orang anak murid dia. Contoh macam ni kan. Satu. Kemudian daripada anak murid ni dia akan pecah 1, 2, 3. Okey. Tak semestinya 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 7, mungkin 2, kan. Yang ni pun dia pecah lagi. Dia pecah. Yang ni mungkin 2 je. Kemudian daripada setiap satu ni dia akan beranak lagi. Beranak lagi. Ini beranak lagi. Jadi yang akhir sekali tentulah dia punya sanad dia tu dia jadi terlalu banyak nak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila banyak sanad tu, banyak jalur, menyebabkan wajah bacaan dia tu, bentuk bacaan dia tu jadi banyak. Kalau yang dinamakan 10 yang kecil ini, maksudnya katakan, kalau contoh je lah, atas ni daripada Rasulullah tu dia ambil satu. Jadi seorang je dia ambil daripada tok guru yang ni, wajahnya begini, jadi wajah tu sama, tak banyak. Contoh kita katakan seorang, katakan sahabat ni dia ambil ada 3 wajah bacaan. Mudah saya nak cakap lah, kita katakan contohnya Ma'arid li Sukun. Contoh je, tapi bukan kat Ma'arid li Sukun lah, mudah tuan-tuan nak faham. Kalau nampak tajwid, Ma'arid li Sukun ada 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. Jadi dia ni belajar jenis 2 harakat je, Ma'arid li Sukun. Jadi dia ajar 2 harakat, yang anak murid dia 2 harakat, terus 2 harakat, maka yang bawah sekali tu 2 harakat jelah Ma'arid li Sukun. Dia belajar itu tarik dia. Ini contoh je lah, bukan itulah saya nak bagi faham. Tapi contohnya Tariq Taibah ni dia ada. Contohnya yang ni dia belajar, dia ambil 2 harakat, orang ni dia ambil 4 harakat, yang ni dia ambil 6 harakat. Lepas tu yang ni pula ada pula dia pecah lagi. Ini 2 harakat. Jadi ujung ni nanti dia akan, sini ada 2, sini ada 4, sini 2, 4, sini 6, menyebabkan akhirnya nanti dia akan ada 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. Jadi banyak bentuk wajah bacaan dia itu. Itu beza di antara yang disebut sebagai qiraat 10 yang kecil dan juga 10 yang besar. Yang kecil ni disebut asyarah sughra, yang besar disebut asyarah kubra. Biasanya yang kecil ni dia akan 7. Qiraat 7 mana? Tariq Syatibi, kan, Tariq Syatibi, ataupun Tariq Durrah, 3. So yang besar Tariq Taibah. So 7 tambah 3 10. Yang 10 ni siapa dia, orang dia? Yang 10 orang dia, imam pertama, satu nama dia Nafi'. Kita ingat balik. Nafi' ni ada 2 orang anak murid dia, Nafi', Qalun dan juga Warsh. Yang kedua Ibnu Kasir. Ibnu Kasir ni ada 2 orang perawi dia, Bazi dan juga Qumbul. 2 orang perawi dia. Yang ketiga Imam Abu Amru Al-Basri, 2 orang perawi dia, Ad-Duri dan juga As-Susi. Yang keempat, ni semua kita dah belajar dah, saya sebut dulu ni, dia nak bagi ingat balik. Yang keempat Ibnu Amir. Ibnu Amir dia ada
dua orang perawi dia, Ibnu Zakwan dan juga Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima Asim, dua orang perawi dia Syu'bah dan juga Hafs. Kat H tu saya tulis Hafs. Yang kita baca Quran kita sehari-hari tu kat sini lah. Yang riwayat yang kita baca tu. Tu nombor 5. So dia tak keluar pada situ-situ je. Yang saya bawa solat ni semua sekali. Kan. Tu jadi banyak wajah. Okey, yang keenam Imam Hamzah Az-Zayyad. Yang keenam ni dia ada dua orang perawi dia, Khalaf dan juga Khalad. Itu yang keenam. Yang ketujuh Imam Al-Kisai. Dia ada dua orang perawi dia, Abul Harith dan juga Ad-Duri. Duri Al-Kisai, 7. Yang ke-8, yang ke-7 ni tadi, maksudnya yang ke-7 Tariq Syatibi, 7 orang ni, dia akan rangka kat sini lah, 1 hingga 7. Alright, okey. Kemudian yang ke-8, nama imam dia adalah Imam Abu Ja'far Al-Madani. Abu Ja'far ni ada dua orang, Abu Ja'far J. Ja'far. Ada dua orang perawi dia, Ibnu Jammas dan juga Ibnu Wardan. Yang ke-8. Yang ke-9, dia ada dua orang juga perawi dia, yang namanya, yang ke-9 ialah Ya'qub. Dua orang perawi dia, Rauh dan juga Ruwais. Saya selalu bawa bacaan Ruwais. Yang ujung dia ada nah tu kat sini lah, Ya'qub. Kan. Kemudian dia ada yang ke-10, Imam Khalaf Ashir. Ni Khalaf Ashir, dua orang perawi dia, Ishaq dan juga Idris. Ni 10 orang imam. Yang disebut 3 Tariq Durrah ni kat sini. Sini 3. 3. So 7 campur 3 jadi 10. Itu dekat Tariq 10 yang kecil. Kalau disebut Tariq Taibah, semua sekali ni dia campur 7 dengan 3 orang yang sama. Jadi 10 yang besar. So semua ni kita dah baca. Daripada surah Al-Fatihah yang 10 kecil kita dah baca, Tariq Syatibi kita dah baca, Tariq Durrah kita dah baca, surah Fatihah. Kemudian surah Fatihah juga kita dah baca daripada Tariq Taibah. Habis semua yang mutawatir. Yang ni lah yang mutawatir. Maksudnya ulama-ulama setuju semua, boleh baca, boleh bawa dalam salat. Kemudian kita terangkan juga kuliah yang lalu-lalu ni, habis yang mutawatir, dia masuk kepada yang syazah. Maksudnya dalam surah Fatihah tu ada bacaan riwayat yang tidak mutawatir, yang mana saya sebutkan untuk menjadikan qiraat ini mutawatir, dia perlu ada syarat dia. Syarat dia apa? Dia bertepatan dengan bahasa Arab, bertepatan dengan Mashaf Usmani, dan juga sah sanad dia. 3 syarat ni baru nama dia mutawatir. So dia berbeza dengan hadis. Orang ngaji hadis, ilmu hadis, dia ada kaedah hadis nak menentukan mutawatir tu, dia sudut dhabitnya, dia sudut sanad dia, bagaimana, ada kriteria benda-benda yang dia ambil kira. Itu orang ngaji hadis. Tapi kalau orang ngaji Quran, nak tengok mutawatir, dia 3. Ada 3 syarat tu. Bahasa Arab, kena dengan Mashaf Usmani. Yang ketiga, sah sanad. Dia tak sebut sini mutawatir sanad, dia sebut sah sanad. Ni Imam Ibnul Jazari pegang. Jumhur ambil pendapat ni. Maka 3 syarat ni kita katakan dia mutawatir. So beza orang ngaji Quran dengan orang ngaji hadis. So 3 syarat ni ada dalam qiraat 10 kecil, 10 besar, ni semua yang kita dah baca surah Fatihah. Kemudian saya terangkan tentang qiraat yang tak menepati 3 ni dalam surah Fatihah. Ada beberapa tempat, ada sekitar 72 tempat yang wajah syazah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan? Saya terang tu. Punya banyak dia. Ada surah Fatihah aja ada 72 wajah yang syazah, yang tidak mutawatir. Kalau yang mutawatir dalam 10 ni tak banyak khilaf dia. Alhamdulillah amin, al-alaminah ada. Ar-Rahmanir Rahim, Malik, itu dengan idgham kabir, Malik dengan Malik situ. Ihdinas sirat dengan sin dengan sad, ihdinas zirat dengan ismam, alaihim alaihum,
alaihimu. Serupa juga alaihim yang kedua. Waladhdallin waladhdallina. Ada sekitar dalam 15-16 tempat aja yang mutawatir. Tapi yang syazah sampai tu 72 tempat. Habis kita belajar tu, saya pergi kepada fawasil. Saya terangkan tentang ilmu yang berkait dengan tanda-tanda. Tu kita pergi, baru tengok kita pergi kuliah kita yang terakhir. Ni kuliah kita yang terakhir. Habis tentang qiraat tu, saya pergi kepada bilangan ayat. Inilah dia masuk nak menentukan bulan yang lalu, 16 ke bulan lalu kita punya pengajian. Sekarang ni ayat Quran itu dia ada 7 surah Fatihah. So bagaimana nak menentukan 7 tu, tempat-tempat dia? Dia ada ulama yang disebut sebagai ulama fawasil. Ulama fawasil ni ulama yang mengira bilangan ayat-ayat Quran. Dan ulama ni pula dia terbahagi kepada 7. Yang 7 ni lah, 1 terus sampai 7 ni semua ni. Yang ulama-ulama ni juga adalah ulama qiraat juga. Cuma dia dilihat dari sudut ilmu fawasil, bagaimana cara nak kira ayat-ayat Quran. Jadi dia ada Madani awal, Madani akhir, Maki, Basri, Dimash, Himsi dan Kufi. Dia pecahkan. Dan mana ulama-ulama, kalau tadi qiraat, wajah bacaan itu dia akan nama Nafi', Ibnu Kasir, Abu Amru, Ibnu Amir. Dia pergi kepada situ. Sekarang ni bila nak kira bilangan ayat ni, dia tak sebut nama imam. Dia akan sebut negeri, negara. Orang Madinah, orang Mekah, orang Basrah, orang Kufah, orang Syam, Hims, Dimas tu sebelah Syam sana. So dia jadi kota, ambil satu kota tu ulama-ulama dia, satu kota ulama-ulama dia. Jadi dia tak nisbah kepada nama orang. Tapi kalau sudut qiraat tadi, dia nak nisbah nama orang, sebab dia perlu ada tiga syarat. Dan benda tu kena mutawatir. 3 syarat tu jadi mutawatir dan diambil sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada susu galuh. Tapi dari sudut nak letak wakaf nombor 1, nombor 2 kat mana, yang ni dia ada sifatnya yang tauqifi, ada sifatnya yang ada sanad terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sahabat ni dia buat ijtihad sendiri berdasarkan kepada kota-kota masing-masing ilmu dia, cara perkiraan dia. Alright. Okey. So ulama tu dalam ulama pengiraan ayat-ayat Quran ni disebut sebagai ulama fawasil. Dia terbahagi kepada 3 bahagian. Daripada 7 tadi dia terbahagi kepada 3 ulama lah. Ni ulama fawasil, ulama adat dia panggil ulama fawasil. Fawasil ni fasilah. Fasilah maksudnya dia yang membezakan di antara ayat pertama dengan ayat kedua. Fasilah dia kira itu. Okey. Kemudian dia terbahagi kepada ada nama dia ulama yang Hijaz. Hijaz ni sebelah Saudi sanalah. Kemudian dipecahkan kepada yang nama di sebelah Syam. Syam ni sebelah Syam sanalah. Kemudian Syria sebelah Iraq ni, Iraq lah, Kufah dan juga Basrah. Itu pecahan dia. Kemudian kita tengok bilangan ayat Quran. Tengok bilangan ayat Quran. Itu kita dah bincang tentang Fatihah 7 tu kat mana dia berhenti dia. Okey, ini kita tengok bilangan ayat Al-Quran keseluruhan dia dari sudut ulama-ulama adat, ulama yang mengira ayat-ayat Al-Quran ni. So yang pertama kita tengok, kalau ulama Kufah dia terbahagi kepada ada 2 pendapat. Ini dia kata dia pergi kepada ulama, dia tak pergi kepada nama. Jadi orang Kufah aja, Kufah ni sebelah Iraq ni ada dua pandangan. Pendapat yang pertama 6217. Okey. Pendapat yang kedua 6236. Pendapat ini yang digunakan pakai untuk kebanyakan mazhab dengan qiraat Asim, riwayat Hafs. So 6236. Jadi tuan-tuan, mazhab yang kita baca sehari-hari ni, kalau buka belakang dia akan ada at-ta'rif bil mazhab. Maksudnya pengenalan kepada mazhab. Dia akan ceritakan mazhab ini bertuliskan berdasar qiraat siapa, berdasar riwayat siapa. Kemudian Quran yang kita baca ni nak kira nombor-nombor ayat tu berdasarkan ulama mana. Kan? Jadi mana-mana Quran kita baca, dia akan ada surat beranak dia.
Dia akan ada pengenalan kepada mushaf. Dia kata mushaf ini ditulis berdasarkan bilangan ayat dia, ulama-ulama Kufah 6236. Jadi kalau tuan-tuan tengok mushaf yang kita baca tu, dia akan ada, dia akan tulis, dia tulis ini mushaf ini dari sudut bilangan ayatnya adalah berdasarkan ulama Kufah, yang mana jumlahnya adalah 6236 ayat. Jadi kita kena faham. Kadang-kadang kita pergi tempat lain, beza dia punya pengiraan dia. Mushaf tu ditulis berdasarkan, ini bukan orang Kufah, beza. Tempat wakaf dia beza. Siratal ladzina an'amta alaihim, ada pula wakaf dekat situ, kan? Tu maksudnya dia dah tak ambil dah yang kita Quran kita yang biasa. Maksudnya ada ulama, ini bukan orang Kufah punya, mungkin orang Mekah, orang Madinah, tempat yang lain. Okey. Itu yang pertama. Maksudnya yang biasa kita pakai Kufah. Kalau macam tadi riwayat Hafs kan, yang biasa kita pakai dari sudut bilangan ayat, so kita ambil biasa standard, dia akan letak ulama Kufah. Okey. Kemudian dekat yang nombor 2, di sisi ulama Madinah. Madinah ni dia ada kelompok pertama, ada kelompok yang kedua, Madinah awal, Madinah sani. Kalau pendapat geng yang pertama, dia kata 6217. Kenapa berbeza dari sudut mereka membilang ni? Sebelum kuliah saya yang lalu saya dah terangkan sudut bagaimana cara dia ambil daripada tok guru dia kira daripada Nabi SAW. Ada waktu ketika Nabi berhenti kat sini, ada waktu ketika Nabi sambung kat sini, ada waktu ketika sahabat ni dengar baca ini, maka sanad dia ambil itu, sahabat ini dengar waktu lain, maka Nabi bacaan sambung. Jadi menyebabkan itu perbezaan. Itu satu aspek. Kemudian aspek panjang, pendek, dia melihat aspek tempat berhenti, ada kategori yang kita dah bincangkan pada pengajian yang lalu. Jadi kita nampak berbeza. 6217, kemudian ada sebut 62114. Kemudian kalau ulama Madinah kelompok yang kedua, dia sebut 6214 tadi. Okey, ulama Mekah pula, Maki, dia 6210. Kemudian kalau ulama Syam, Syami, dia ada 3 pendapat. Ada 6226, maksudnya dalam kalangan orang Syam sendiri pun dia ada dari sudut bilangan ayat tu sanad yang berbeza, kaedah pengiraan. Ada kata 6226, 6227, 6232, 6232 ayat. Habis. Okey. Jadi kalau dulu orang belajar, dia sebut bilangan ayat kuat ni berapa? 6666. Kita biasa dengar tak? Dulu orang kata, berapa bilangan ayat Quran? 6666 ayat. 6666 kan? Ini kan dulu. Yang ni, ni yang kata kita kena belajar ni. Yang ni tak ada. Dalam mana-mana riwayat ni tak ada. Ini riwayat yang palsu. Riwayat yang palsu. Kalau orang belajar hadis ni kata ni palsu dah ni. Maksudnya kita nak cari yang 6666 ni tak ada. Tak ada. Carilah mana-mana kitab, tak ada. Mungkin wallahu alam, mungkin orang dulu sebab orang dulu dia tak belajar secara khusus disiplin ilmu ni. Jadi dia nak mudahkan orang, 6666 gitu kan. Hanya sebut gitu je, tapi tak ada sumber mana-mana. Maksudnya 6000 lebih lah gitu. Tapi bila kita dah belajar betul, nak cari mana sebenarnya. Sebab kaedah pengiraan ni, ulama ni dia kira huruf tu, huruf, baris, setiap perkataan dia akan kira kat mana. Ada kaedah-kaedah yang ditetapkan. Sebelum ni kita dah bincang kaedah dia. Ni kaedah fawasil, persamaan ayat sebelum selepas, ulama bersepakat dan pengiraan sempurna maksud di akhir satu ayat, ceraian di antara satu kalam dengan satu kalam. Ni kita dah bincang itu. So tak ada, bila tengok 6666 ni tak ada riwayat tersebut. Ini bagi 30 juzul Al-Quran. Okey. Kita tengok ini saya bagi contoh mushaf Hafs yang kita baca dan juga mushaf Warsh. Belah sini mushaf Hafs ni. Hafs yang belah sini. Sini tengok, dia punya nombor 1 dia kat sini. Bismillahirrahmanirrahim, nombor 1. Ini Kufi. Ini ulama Kufi ni kan. Bismillahirrahmanirrahim nombor 1 dia kat situ. Kalau Warsh ni, ni riwayat Warsh. Riwayat Warsh ni dia kira dia tak ikut kaedah yang Kufi punya. Jadi tak ada pun nombor kat sini, nampak? Tengok cara tempat dia wakaf tu dah beza dah. Lepas tu dia ada dekat siratal ladzina an'amta alaihim. Kat sini dia ada. Kan?
Kan nampak beza tu. Kalau tuan-tuan beli mushaf belah Maghribi sana, sebelah Libya yang baca dengan riwayat Warsh, riwayat Qalun, maksudnya Quran dia itu satu, riwayatnya berbeza dengan kita. Yang kedua, dari sudut pengiraan ayatnya. Ini kita katakan fawasil tadi. Dari sudut pengiraan ayat dia berbeza dengan cara pengiraan kita. Dia punya tempat wakaf pun dah beza. Ini gini lain macam tanda wakaf dia. Dia tak sama. Kalau Warsh ni, kalau belah-belah Maghribi sana, dia menghasilkan, saya sebutkan ada dua ulama disebut sebagai ulama masyariqah dan juga ulama maghribah dari sudut tanda kepada. Tengok ni, dia bertanya, tengok nun dia ni, ada titik tak? Alhamdulillah alamin. Nun dia pun tak ada titik. Nun dia pun tak ada. Ar-Rahman, nun dia tak ada titik. Ni, ini dari sudut tanda pada huruf-huruf ayat Al-Quran. Resam lain. Resam tulisan yang dinisbahkan kepada resam Osmani, Mushaf Osmani, yang tu merujuk kepada tulisan yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman. Saya bagi contoh gini. Tuan-tuan tengok ya, kita tengok. Kalau yang dikatakan resam, kita tengok bismillah kan. Saya bagi contoh. Ba, sin, mim. Ni nama dia resam Osmani. Yang sebut resam Osmani, inilah dia. Bukan Quran yang kita baca tu resam Osmani. Rukat yang kita baca tu resam Osmani juga, tapi itu dah ditambah-tambah. Kalau resam Osmani ni, tak ada baris, tak ada titik. Ni nama dia resam Osmani. Kan? Mari datang, memula dia datang baris. Arab ni dia problem baris dulu, maka dia datang baris bawah. Ni tulisan ni asal dia warna hitam. Tulisan warna hitam. Kemudian dia letak baris warna merah. Arab ni problem baris. Bismillah. Mula-mula ni zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia punya kerja lah, tanggungjawab dia meletakkan, dia letak macam ni. Sin ni tanda mati tak ada. Kemudian dia letak bismi bagi bawah. Kan? Tapi pada mula tu pun bukan dalam bentuk baris, dia bentuk titik aja warna merah. Tu. Kemudian dia letakkan pula letakkan titik. Kemudian letak pula syakal tanda. Pada zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi letak tanda mati, letak tanda syadah, tanda sabdu, tanda mat. Okey, itu dari sudut perkembangan tulisan dia. Kemudian dia melahirkan dua mazhab yang besar dalam penandaan huruf-huruf resam Osmani ni. Kalau tengok macam ni, dia melahirkan satu, dia sebut ni mazhab masyariqah ni masyariqah. Ini yang Quran yang kita baca tu, dia sudut tanda dia masyariqah. Nun dia ada titik, ada baris macam ni, kan? Kalau yang sini maghribah. 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 Kalau Arab dia tulis min ghin alif maghribah. Ini masyariqah. Mim shin alif masyariqah. Masyariqah maghribah. Satu sebelah timur, satu sebelah barat. Ulama tu dia terbagi yang besar lah. Ulama sebelah masyariqah, sebelah maghribah. Jadi Quran yang kita pakai, dia ni tanda dia ikut nak letak resam semua sama, resam Osmani. Kalau yang jenis tak ada baris, tak ada titik, dia sama. Tuan-tuan cuba tengok macam Alhamdulillahirabbil alamin, yang ni kalau buang baris, buang titik dengan yang ni buang baris, buang titik, sama tak? Dia sama. Kan? Itu dia kata resam Osmani. Maksudnya sama. Yang mushaf Hafs pun begitu, mushaf riwayat Warsh pun sama. Sama dari sudut apa? Resam dia sama. Yang sebelah sini sama sebelah ini. Yang membezakan apa dia? Baris, titik, kan? Itu bukan resam Osmani. Yang tu namanya dhab. Bukan binatang dhab yang orang beli biawak tu. Dhab ni maksudnya tanda dari sudut
penandaan ayat-ayat Quran. Dhab dia beza. Dhab tu pula dia, itu daripada dhab tu lah, dia ada dari sudut barisnya, dari sudut titiknya, dari sudut tanda sabdu, tanda mati, nak letak jenis macam mana, rupa bentuk macam mana. Maka dia lahir, yang saya katakan tadi, ada ulama masyariqah, ada ulama magharibah. Dia terbagi kepada dua mazhab yang besar. Ada yang di barat, ada timur. Ada juga disebut sebagai ulama Andalus. Kalau ulama Andalus ni dia kecil sikit, di sebelah Andalus ada, tapi dia punya perkembangan dia tu orang tak tengok sangat, tak besar sangat mazhab dia tu kan. Kebanyakannya mazhab dia melihat kepada masyariqah dan juga maghribah, yang memang ni ketara dari sudut perbezaan dia. Dan yang kecil-kecil ada, dia disebut sebagai ulama ulmulu, ulama Syam, ulama Madani. Ada yang kecil-kecil dia berbeza-beza. Kenapa benda ni berlaku? Dari sudut penandaan, tanda yang ni dia ijtihad. Sebab tak ada, yang ni tak ada sanad sampai Nabi tu memang tak ada. Sebab penulisan Quran pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, dia memang sunyi. Bahasa Arab disebut sunyi. Kita apa ni? Huruf-huruf yang ditulis oleh sahabat, penulis wahyu yang ditulis, dia tulis tanpa ada baris, tanpa ada titik. Yang namanya resam Utsmani, tanpa ada baris, tanpa ada titik. Dia sunyi daripada baris dan titik, supaya bila tak ada baris, tak ada titik, boleh dibaca dengan pelbagai wajah bacaan, kan? Boleh baca dengan ta, boleh baca dengan ya, boleh baca dengan nun, boleh baca dengan tha, ba, kan? Sebab dia kosong aja, rumah. Dia ada rumah aja. Serumah huruf tu, itu nama dia resam. Okey, yang ni tadi kita boleh bezakan. So kalau tengok rumah dia, yang mushaf Hafs ni dan juga mushaf Warsh ni, dia sama rumah dia tu. Serumah dia tu disebut sebagai resam Utsmani. Dia datang tanda mati, baris atas, baris bawah, tu dia dah masuk, disebut sebagai dhab. Dhab ni apa? Penandaan. Penandaan pada ayat-ayat Al-Quran. Dan cara baris dia pun berbeza. Kalau tengok sini, yang Warsh ni, tengok macam lillah. Baris dia ni kan, ini baris dia tak punya condong, dia macam gitu sikit. Alhamdulillah, tengok Alhamdulillah, tengok dia alham tu bawah ni, tengok dia letak ada garis. Atas alif ni, dia akan letak alif, atas dia warna hitam tumpat gitu. Itu bagi maghribah. Bagi kita masyariqah, alham kita letak alif, atas dia kepala sad gitu. Kan beza tu. Itu bagus satu yang sini. Ni belah sini mushaf Hafs. Sebab kaedah dia, ulama masyariqah dia letakkan hamzah tu ada dua jenis. Ada nama dia hamzah qata', ada dia hamzah wasal. Yang ni ulama masyariqah dia sebut sebagai hamzah wasal. Jadi tanda kepada hamzah wasal tu dia letakkan kepala sad. Kalau hamzah qata' dia akan letakkan ada hamzah lah, hamzah gitu kat atas, dekat bawah. Kalau bagi ulama maghribah ni, dia memang tak ada. Dia tak ada jenis hamzah macam ni. Alright. Cuba tengok huruf nun dia ni. Nun bagi yang mazhab maghribah ni, dia tak ada titik. Ar-Rahmanin tak ada, Al-Alamin tak ada, Malik Yaumiddin tak ada titik. Nasta'in tak ada titik. Ini semua tak ada. Berbeza. Yang nun pula, nun dekat ujung. Kalau nun dekat depan ni ada. So kalau yang kita punya biasa kita pakai ulama masyariqah ni, dia memang ada je. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Malik Yaumiddin, kat ujung ni ada titik. Al-Alamin, nun ni ada titik. So beza huruf nun. Kemudian lagi satu yang paling ketara, kalau maghribah ni huruf fa dia, kita dekat sini, kalau kita ke sini, kita huruf fa kita titik satu dekat atas, kan? Kita masyariqah. Kalau belah maghribah ni, fa titik dia satu dekat bawah. Tu yang ketara. Huruf qaf dia satu titik dekat atas. Kita dekat sini huruf qaf kita dua titik. Itulah kalau perkataan Al-Quran, belah sini dia akan jadi Al-Quran. Kalau Quran tu dia akan jadi Al-Fur'an. Dia jadi fa. Tu salah baca tu.
jadi Al-Fur'an, oh yang lain. Qaf tu jadi titik di satu. Kalau kita tengok ada dua viral, tulis Fur'an orang baca. Sebab sebenarnya dari sudut tanda dia adalah tanda ulama Maghribah. So kita beza lah, tuan-tuan nampak. Oh, jadi bila kita belajar ilmu qiraat ni baru tahu. Bukan yang sebab kita biasa Quran kita je kan, tengok gini. Tiba-tiba tengok kalau tuan-tuan pergi Mekah ke, pergi Madinah, negara-negara sebelah Libya, sebelah Lebanon sana, so dia beza. Dia punya tanda-tanda tu. Buka je Quran, tak boleh nak baca kan. Rupanya kaedah penandaan dia berbeza. Okey. Okey, habis tu sudut tanda, dan saya nak bagi tuan-tuan nampak beza dari sudut penandaan pada Mashaf Masyariqah Maghribah. Satu dari sudut pengiraan ayat dia tadi, ulama adat dia tadi, dia beza. Kemudian dari sudut tanda-tanda juga berbeza. Okey. Kemudian ni saya nak tunjukkan ulama adat tadi, ini katakan ulama fawasil tadi, dari sudut dia pengiraan dia. Kalau surah Al-Fatihah ni yang dikatakan ulama tadi, ulama Madinah, ulama Mekah, Basrah, Syam dengan Kufah. So yang mengira Alhamdulillahirabbil alamin tu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim tu ialah ulama mana dia? Ulama Mekah dan juga ulama Kufah. Jadi yang kita baca, kita berdasarkan ulama Kufah. Sebenarnya yang kira wakaf pada Bismillahirrahmanirrahim ni punya banyak ulama ni, ada 7 tadi, yang kira 2 je azannya. Soal itu dah. Soal itu belum lagi. Oh, 8.40. Kita bagi laluan azan.
Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kita sambung sikit lagi kita habiskan tajuk ni. Jadi ulama-ulama yang mengira ayat Quran ini, yang kira Bismillahirrahmanirrahim tu, daripada tujuh ulama-ulama besar, kota-kota besar tu, hanya 2 tempat aja, yang dekat Mekah dan juga dekat Kufah aja yang kira Bismillahirrahmanirrahim tu satu ayat. Yang Madinah tak kira, orang Basrah tak kira, orang Syam, Dimas tak kira. So 4 lagi tak kira, 2 je yang kira dekat situ. Yang besar dia. Bila kita tengok. Jadi itu sebab kalau kita membaca surah Al-Fatihah dalam solat, kita mengira, kita ambil kira Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kalau mazhab-mazhab lain tu, bila kita tengok kerangka ulama mengira ayat Quran ini berbeza, maksudnya kira Bismillahirrahmanirrahim tu memang sikit je portion dia, lebih kurang dalam 20% saja ulama yang kira Bismillahirrahmanirrahim tu satu ayat. Sebab itu kalau kita tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi negara lain, bila solat dia Bismillah tu dia tak baca kuat. Nampak? Ini kita bincang dari sudut ulama qurra. Tapi ulama qurra ni dia memberi kesan kepada ulama fiqh. Bila semayang, dia ulama fiqh, nak semayang orang fiqh lah, nak tukar hukum Fatihah ni. Ulama fiqh ni dia tak reti ilmu-ilmu ni. Dia ni ulama fiqh ni beriman dengan ulama qurra ni lah. Ulama qurra kata ni kena kira ayat, kami belah sini kira ayat. Orang fiqh ni mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, dia bukan bidang dia. Dia orang ni bidang fiqh. Dia pun dia akan tengoklah, bagi dia okey. Dia kalau orang Madinah, orang Madinah Imam Malik dia kata, kita akan beriman dengan Nafi'. Imam Malik ni punya, dia ulama hadis. Ulama hadis dia, ulama fiqh dia alim. Ulama Darul Hijrah. Tapi apabila sampai bab-bab tentang bacaan Quran ni, dia angkat tangan. Jangan tanya aku. Ini kau pergi tanya Nafi', dia kata. Sebab bidang ni bidang Nafi'. Tu. Ini ulama tu, ulama mazhab tu. Dia kata, ni nak kira ni jangan tanya aku. Bila Imam Malik dia ngajar dekat Masjid Nabawi. Dia ngajar kat Masjid Nabawi, tiba masuk tajuk surah Fatihah. Ada anak murid dia angkat tangan. Tuan guru dia kata, kita nak kira Bismillah ni, nak baca kuat ke nak baca pelan? Kan? Nak kira ayat Quran ke tak kira? Ni dia kata, yang ni kau kena tanya, jangan tanya aku. Dia tanya, kau pergi tanya nama Imam Nafi'. Imam Nafi' ni imam yang pertama lah. Nafi' dari sudut qiraat saya sebut tadi, Imam Nafi' 2 orang perawi dia, Qalun dan juga Warsh. Ni tok guru besar qiraat. Jadi Imam Maliki, Imam Malik ni dia tak bagi jawapan. Dia kata pergi tanya Nafi'. So Nafi' yang terang. Jadi orang Madinah dia tak kira. Nampak ni? Ni orang Madinah dia tak kira. Sebab itu bagi mazhab Maliki, Bismillah tu bukan satu ayat Quran. Lepas itu dia tak perlu baca dengan jahar. Kalau baca kuat pun dia boleh pendapat mengatakan makruh pula. Mazhab Maliki. Kan? Kalau mazhab Hambali, Ahmad pula, dia baca. Tapi dia tak kira tu sebagai ayat Quran. Dia mengira Bismillah tu dia bukan perlu dibaca dengan jahar. Dia kena baca, tapi dia baca dalam sir. So adalah, itu perbahasan ulama fiqh lah menentukan. Kita dari ulama qurra tu, memang banyak yang ramai tu dia tak ada Bismillah, tak ambil kira. Sebab itu kita tengok dia ada baca Bismillah, tak baca Bismillah. Jadi yang baca Bismillah, sebab kita duduk kat Malaysia ni, kita rasa besarlah Bismillah tu kan. Tapi tuan-tuan kau pergi keluar negara, banyak tempat tak baca Bismillah kan. Sebelah Libya sana, Maghribi sana, Tunis sana, dia orang tak baca Bismillah, surah Fatihah. Baca pelan ni semua kan. Tu. Ini penting kita tahu kerangka di sebenarnya. Patutlah rupanya Bismillah ni ada dalam 20-30% je. Orang lain tak kira pun Bismillah. Tu dari sudut ulama-ulama mengira bilangan ayat-ayat Quran. Dan bila begini, ulama-ulama ni bukan setakat dikira gitu. Dia buat pula matan-matan, syair-syair yang nak membicarakan tentang bilangan
ayat-ayat Quran ni berhenti kat mana, tu yang satu ni, wa umul Quranil kullu sab'an ya'udduha walakin alaihim awwala yusqitul muthri wa ya'tadu bismillah wal mustaqima kulli wa ma addul ladzina 'ala dzikri. So ulama-ulama ni dia buat matan-matan. Orang belajar ni dia kena hafal matan, tahu. Bila baca matan tu dia tahu yang ni al-muthri, yang ni baca kat sini berhenti sini, ni baca sini ni berhenti sini, ni baca sini, yang ni berhenti sini, yang ni ambil kira, ni tak ambil kira. Dia tahu kerangka disiplin ilmu mengira ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar betul ni, banyak benda-benda yang kita tak tahu lagi. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. Banyak lagi benda-benda sebenarnya yang boleh kita fahami dan kita pelajari dengan baik, ya. Insya-Allah kita sambung pada kuliah kita yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyan wa matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.